Inilah yang berlaku kepada fenomena bosku. Seperti cerita Hang Tuah, bila susah barulah ramai yang bercakap. Kita perlu mendapat keadilan Datuk Seri Najib Tun Razak. Terlalu terang. Baca dululah. UMNO hanyalah kilang yang melahirkan pemimpin hikmat dan pembangunan. Kita gagal melahirkan penembak tepat, gagal melahirkan penabur fitnah dan gagal melahirkan pembunuh karakter mereka satu persatu. Kekuatan mereka pula, walau apa pun tomahan yang dilemparkan kepada pemimpin mereka, mereka tetap mempertahankan pemimpin yang mereka pilih. Kelemahan kita pula, sekiranya pemimpin kita diserang, ramai pula di kalangan kita turut mencari jalan merebahkan pemimpin kita. Apabila ada seekor ketam yang naik ke atas, ketam-ketam lain menarik supaya jatuh ke bawah. Kita sepatutnya sama-sama mencari jalan mendukung pemimpin kita menjadi lebih kuat, bukan melemahkannya. Kita hanya menghargai pemimpin apabila kita kehilangannya. Inilah yang berlaku kepada fenomena bosku yang sangat dipahami oleh lawan tetapi kurang dimanfaatkan oleh kawan. Seperti cerita Hang Tuah, bila susah barulah ramai yang bercakap. Alangkah baiknya kalau Hang Tuah masih hidup. Kita merasakan kita perlu mendapat keadilan kepada Datuk Seri Najib Tun Razak. Ini bukan politik ya. Yang ini bukan bab politik. Sebab kita berpandangan bahawa Datuk Seri Najib don't have a fair trial. Dia gini, itu hak masing-masing. Tetapi baca dulu kehakiman. Yang dia marah sangat dengan Hakim Nazlan, baca keputusan dia. Dia tak boleh jawab penghakiman itu, maka dia cuba serang. Ya, jawab, baca. Ya, seperti mana yang disebut oleh Ketua Hakim Negara, kes terlalu terang. Baca dululah. Ya, jangan pakai marah saja. Baca dulu. Berapa juta masuk akaun mana, belian mana. Biar kita baca, tahu, dan kita takkan nak pertahankan. Kita ni manusia ni ada juga nilai. Kes ni kalau setengah kes rumit, setengah kes adalah penipuan, campur tangan politik. Jadi lepas tu kita kena baca keputusan. Dalam kes ni terlalu jelas. Tak boleh lari. Dan semalam dalam CNBC saya sebut, soal pengampunan, satu hal dia boleh bawa, tetapi kena ingat kes masih berjalan. Ya? Kes yang lebih besar sedang berjalan. Jadi tunggulah. Nampak gaya, rupa-rupanya UMNO masih tak move on lagi dengan Najib. Aku macam bela sikit. Kemarin aku tengok PAU. Dalam PAU tu nak tahu jugalah intipati, sebab kalau UMNO tak ada dalam kerajaan perpaduan, jadi tak adalah majoriti 2/3 parlimen. Kalau tak ada majoriti 2/3 parlimen, banyaklah masalah-masalah yang boleh datang. Boleh pula Puteri UMNO tu cakap Najib, perjuangan dia ibarat Hang Tuah. Aku pun jam. Aku macam otak aku jatuh. Aku nak kutip, hilang. Kita menuntut supaya beliau diberikan keadilan di mahkamah. Kalau korang tak percaya Anwar, korang boleh percaya aku. Aku share sikit pasal SRC ni. Najib dituduh dengan 7 tuduhan. 3 tuduhan pecah amanah, 1 tuduhan penyalahgunaan kuasa dan 3 tuduhan penyelewengan duit. Bagi aku kan, kes SRC Najib ni, dia adalah terangan nyata. Dia tak adalah macam dakwaan bahawa SRC ni kan diguna untuk bantu anak yatim, ibu tunggal. Bukan. Kalau tadi Cik Azman orang kuat dia kata pasal SRC tu sangkut satu, SRC tu pertubuhan untuk anak-anak yatim. Dia bagi sumbangan dengan ibu tunggal. Dia punya ofis dekat Platinum tu, dekat KL Central, dah habis dia robohnya. Dan kalau nak baca dekat sini, ada satu Judgement Express, The People versus Datuk Seri Najib Razak. Ni biasa law paper yang orang akan merujuk apabila, ni adalah law paper yang orang biasanya akan merujuk apabila nak buat research ke ataupun sebagai pendakwaan, pembelaan. So dekat sini kita boleh bacalah, dalam hal ini yang didakwa tidak mengumumkan kepentingannya apabila Kabinet mempertimbangkan proposal jaminan kerajaan berkaitan kewangan oleh KWAP kepada SRC pada meetingnya. Dan juga Najib tidak meninggalkan meeting tersebut apabila Kabinet berbincang tentang hal ini. Najib mempengerusikan kedua-dua meeting ini. Kesemua
kesemua menteri adalah rakan sekerja kepada yang didakwa. Tambahan pula yang didakwa secara peribadi memperkenalkan dan mempengurusikan jaminan kerajaan kedua pada mesyuarat kabinet pada tahun 2012. Dan ini telah direkod dalam minit mesyuarat dan dipastikan di minit mesyuarat yang berikutnya. Di sini yang didakwa secara terang dan nyata dan kukuhnya dalam jawatan ataupun dalam situasi konflik of interest ataupun konflik kepentingan dan secara sengaja gagal memisahkan diri beliau daripada situasi berikut. Kehadiran Najib saja, apatah lagi kegagalan beliau pergi perbincangan mengenai jaminan kerajaan adalah mencukupi di bawah undang-undang untuk menggunakan kedudukan awamnya untuk suapan di bawah Akta SPRM. Ni baru satu perenggan dah rasa macam terang dan nyata. Apatah lagi perenggan-perenggan yang lain. Dan dalam PAL kemarin, selain daripada agenda Najib, ada juga gerakan untuk mempertahankan Zahid sebagai presiden agar kerusi presiden tu tidak perlu dipertandingkan. Tetapi Zahid sendiri cakap dia bersedia untuk melawan cabaran KJ. Alhamdulillah, pagi tadi saya telah bertembung dengan Yang Amat Berhormat Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi, Presiden UMNO, dan sambil saya salam beliau telah sebut bahawa ready to fight. Maknanya beliau bersedia untuk berdepan dengan sebarang cabaran dalam pemilihan UMNO. Dan Zahid Hamidi juga telah mendedahkan pengkhianat-pengkhianat yang telah menandatangani SD sokongan Muhyiddin Yassin, antaranya Syamuddin Hussein dari Sembrong, Hasni Muhammad dari Separenggam, Jalaluddin alias Jelebu, Muhammad Isam Muhammad Isa Negeri Sembilan Tampin, Adnan Abu Hassan Kuala Pilah, Abdul Rahman Muhammad Lipis, Wika Siong Ahitam, Wijek Seng Tanjung Piai, M Saravanan Tapah, Arthur Joseph Kurup Persiangan. So sebab inilah Abah tersangat kecewa sebab dah ada 10 orang yang telah dicuri daripada UMNO. Dah cukup jumlah. Melebihi daripada cukup. Katakanlah kan, kalau Abah berjaya menjadi Perdana Menteri yang ke-10, kau rasa dah confirm dah Syamuddin Hussein akan menjadi timbalan Perdana Menteri. Tapi itulah, nasib baik ada Akta NT 24 parti. Cuma since diorang dah khianat kan, dan dalam perhimpunan Agung UMNO kemarin banyak suara untuk menghukum pengkhianat tersebut, ada kemungkinan besar juga mereka sama ada dipecat ataupun tidak akan bertanding pada PRU yang akan datang. Kita boleh tengoklah hukuman tu telah dijatuhkan kepada Arau, kepada Tanjung Karang, kepada Ketereh. Ada kemungkinan besar bahawa mereka akan diberi hukuman yang sama. Down ke? Kau tak down? Down lah seorang-seorang. Dahaga attention haus takkan hilang. Perangai macam lacah, hidup takkan senang. Hidup takkan senang. Dahaga attention haus takkan hilang. Perangai macam lacah, hidup takkan senang.